Okey, kita sambunglah tajuk transformasi. Okey. Transformasi tu apa benda transformasi? Respon. Transformasi. Apa yang kamu faham tentang transformasi? Ya, dia berubah Dia berubah apa? Dia berubah kedudukan, okey? Dia berubah kedudukan. Tapi saiz dengan bentuk dia berubah tak? Saiz dengan bentuk objek tu berubah ke tak berubah? Tak. So kat sini saiz dan bentuk objek tak berubah. Okay. So transformasi ni macam mana nak berubah kedudukan? Dia ada 3 cara. Satu tu cara ni adalah translasi. Lagi satu tu cara dia apa? Guna cara pantulan dan juga cara putaran. So hari ni kita nak fokus pada translasi. Okay, so sebelum tu translasi, okay. A tu abaikan dululah, kita tengok yang ni. B. Okay, tentukan kedudukan titik P di bawah setiap huraian translasi dan tandakan sebagai P stroke. P stroke tu maksudnya image image. Kalau P saja, P tanpa ada stroke, kita adalah objek. P stroke pula. Bukan stroke apa? P apostrophe P apostrophe. Ni apa nama tanda ni? Kita panggil apostrophe kan? Sini ya. Apostrophe. Okey. Okey, kita tengok objek P. Dia kata titik P. P ni objek ni. Dia bergerak 9 unit ke kanan dan 5 unit ke atas. So kamu gerakkanlah ke kanan dulu Buat ke kanan dulu. 9 kali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu 5 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selepas bergerak P berada di sini. Betul tak? So kamu tandakan P apostrophe. So itu adalah image. Itulah nama dia translasi. Okay? Translasi tu kan dia bergerak ke kanan, okay, ke atas, ataupun ke kanan, ke bawah, ataupun ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah. Itu nama dia translasi. Dia berubah kedudukan dengan cara ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, ke bawah. Okay, kalau macam ni, nombor 2 ni, titik P bergerak 10 unit ke kanan. So kamu gerakkanlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kanan. Lepas tu 4 unit ke bawah kan. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 unit ke bawah. So inilah dia punya ni. Image dia P apostrophe. Boleh? So faham tak apa maksud translasi? Translasi tu dia bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Lepas tu, ni first step. And then second step tengok dia ke atas ke ataupun dia ke bawah. Ni kita panggil translasi. Okey. Okey, cuba tengok macam tadi yang soalan yang A ni Tentukan sama ada setiap transformasi berikut ialah translasi ke bukan. Okay, kamu tengok soalan nombor 1. Daripada P ni objek. Dia bergerak ke Q. Q tu image. Agak-agak dia gerak macam mana ni? Dia pergi mana? Dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Ni objek P ni. Dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Respon. Kanan. P lah. P. Ni kanan. Ni kiri. Ya. Dia pergi kiri. Okay. Lepas dia pergi kiri, dia pergi mana pula?
Atas ke bawah? Dia pergi kiri. Lepas tu dia pergi mana? Atas ke bawah? Ya, dia pergi bawah kan. Dia pergi bawah. So adakah ini translasi? Respon translasi ke ni? Adakah ini merupakan translasi? Ya, okey. So jawapannya ya. Ya. Okey, lagi pun dia punya objek dengan image dia sama saiz, sama bentuk kan, tak berubah. Yang berubah dia punya kedudukan, iaitu ke kiri dan ke bawah. So dia merupakan translasi. Okey, nombor 2. Okey, P tu objek, Q tu image. Translasi ke ni? Okey, tengok P. Macam mana P bergerak? P dia bergerak ke kanan. Lepas tu dia bergerak ke atas. Tapi cuba tengok image dia. Image dia lebih kecil daripada objek. So adakah ia merupakan translasi? Adakah dia merupakan translasi? Transformasi? Ya, tidak Tidak. Sebab dia punya size image dengan bentuk image dia berubah. Okey. Sepatutnya yang berubah kedudukan sahaja. Okey. Bukannya size dan bentuk image. Okey. Macam itulah. Okey, next. Ni apa benda ni? Soalan C. Oh, tentukan vektor. Okey, apakah itu vektor? Okey, contohlah. Contoh, okey macam tadi kan. Macam tadi cikgu buat tadi tu. Yang soalan nombor 2. Sorry, bukan. Soalan nombor 1 tadi. Okey. Cara nak buat vektor. Kamu tengok, dia ke kanan ke kiri. Lepas tu dia ke atas ke bawah. Okey, kalau ke kanan, nilai dia positif Kalau kiri, kamu buat nilai dia negatif. Kalau ke atas, nilai dia positif. Kalau ke bawah, nilai dia negatif. Okey, maksud cikgu, kau tengok yang tadi, yang soalan nombor 1 tadi. P bergerak ke kanan sebanyak 9 kan? 9 ke kanan. So, nilai dia positif lah. So, buat 9. Lepas tu dia ke atas sebanyak 5 unit. Ke atas pun nilai dia positif. So, 5. Lepas tu buat bracket. Inilah kita panggil vektor. Boleh. Contoh yang macam ni pula. Okey, kalau yang nombor 2 ni pula. Okey, yang P ni dia bergerak ke kanan 10 unit kan. Okey, ke kanan. So nilai dia positif 10. Tapi dia ke bawah 4 unit. So kalau ke bawah kita buat nilai dia apa? Positif ke negatif? Ke bawah. Respon. Tadi cikgu kata kalau bawah buat nilai negatif kan. So negatif 4. So buat bracket. Jadilah 10 negatif 4. Inilah kita panggil vektor, okey? Vektor translasi nama dia, okey? Vektor translasi. Okey. Contoh. Macam nombor 1 ni pula. Okey, tengok nombor 1. Okey, O tu objek Ni objek. P ni image. Kan? Dia buat arrow kan? Nak panah macam ni. So, objek image. Okay, so nak buat vektor, kamu tengok dulu dia ke kanan ke ataupun dia ke kiri. Lepas tu yang second step, dia ke atas ke ataupun dia ke bawah. Okay, inilah vektor. So tengok objek ke kanan ke kiri. Respon. Daripada objek nak pergi image P ni. Objek ni pergi kanan ke pergi kiri? Okey, berapa unit dia pergi kanan? Kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit kan? Ke kanan. So kalau ke kanan nilai dia positif 5. Okey, lepas dah bagi 5 ke kanan, lepas tu dia pergi mana? Atas ke pergi bawah? Respon. Dah sampai kanan, lepas tu dia pergi atas. Dia pergi atas. Berapa unit ke atas? 1, 2, 3. 3 unit ke atas. So kalau ke atas nilai dia kita buat nilai positif 3. So 3 ke atas. And then buat bracket. So jadilah 5, 3. Inilah vektor, okey? Vektor translasi. Faham ke? Respon.
Okey, faham. Okey, kalau faham, try buat nombor 2. Kenapa ni? Okey, faham. Okey, nombor 2 pula. O tu objek, P tu image. Bagi cikgu dia punya vektor translasi dia. Siapa boleh bagi cikgu? Okey, objek ke image. Kamu tengok dulu. Ke kanan ke ataupun ke kiri. Okey, sekarang ni ke kanan ke kiri? Respon. Ke kiri. Tengok tak betul. Kanan ke kiri. Ni objek. Ni image. P tu image. So objek ni dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Dia pergi kanan. Pergi kanan berapa unit dia pergi kanan ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit kan? Tak payah terbalikkan buku. Tak payah terbalikkan. Kenapa nak terbalikkan? Tak payah terbalik. Okey. Okey, so ke kanan. Bila ke kanan nilai dia positif kan? Okey, 5. Okey, next. Lepas pergi kanan dia pergi mana? Dia pergi atas ke dia pergi bawah? Ya, dia pergi bawah. Okey, so berapa unit ke bawah? 1, 2, 3. 3 ke bawah. So kalau ke bawah nak tunjuk nilai apa? Positif ke negatif kalau dia ke bawah? Tunjuk nilai negatif Negatif 3. Negatif ni maksudnya ke bawah Macam itulah kita nak bezakan Kalau ke bawah buat negatif, kalau ke atas buat positif. Kalau ke kanan buat positif, kalau ke kiri buat negatif. Itulah nak bezakan kanan kiri, atas bawah. Boleh. Okey, nombor 3 pula. Ni objek, P ni image. So objek ni pergi mana ni? Pergi kanan ke pergi kiri? Pergi kiri. Berapa unit dia pergi kiri? Berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 5. So nak tunjukkan yang dia ke kiri nak buat simbol apa? Positif 5 ke negatif 5? Ya betul. Negatif 5. Okey. Lepas tu dah sampai sini dia pergi mana? Dia pergi atas ke dia pergi bawah? Okey, berapa unit ke bawah? 1, 2, 3. Ya, 3. So nak tunjukkan dia ke bawah, nak buat simbol apa? Positif ke negatif kalau nak tunjuk 3 ke bawah? Negatif. So inilah dia punya vektor translasi. Boleh? Boleh kan? Dia punya vektor translasi tu je. Kamu kena ingat yang mula kamu buat dulu. Ke kanan ke ataupun dia ke kiri. Lepas tu tengok ke bawah ke atau ke atas ke ataupun ke bawah. Ke atas ke ataupun dia ke bawah. Lepas tu kalau kiri buat simbol negatif, bawah buat simbol negatif. Lepas tu buat bracket. Itulah vektor translasi. Okey, vektor translasi. Okey, next. Ni apa benda P positif ialah image bagi P di bawah satu translasi. Nyatakan translasi itu. Okey. Macam ni kan. Kamu tengok P ni objek. Okey, ni objek. Yang P positif tu image. So kan kalau macam ni yang bentuk objek ni, kamu ambil je mana-mana bucu. Kamu nak bucu mana? Ni ke, ni ke, ni ke, ni ke, tak kisah. Kalau kamu nak ambil bucu yang ini,
kamu nak start bucu yang ini. So dia punya lepas dia transform pun ambil image dia bucu yang ini juga dia kena sama lah. Okay, sama. So kat bawah lah kamu tengok dia bergerak ke mana, kiri ke kanan. So macam ni dia bergerak ke kiri kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kiri. So buatlah negatif 10. Lepas tu di ke bawah kan. 1, 2, 3. So buatlah ke bawah simbol negatif kan. Negatif 3. So inilah dia punya translasi dia. Okay, cuba tengok P yang ni lah. Ni senang. Ni tak ada objek. Dia buat titik macam ni je kan. So yang ni objek. Dia bukanlah bentuk ni bentuk objek tu. Dia macam buat titik je. So yang P apostrophe tu image. Okay. So apa translasi dia? Dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Respon. Apa sebab korang nampak kiri? Cikgu nampak kanan. Oh, sebab kau nampak kiri Oh, bila kamu tengok dekat handphone, dekat laptop, nampak macam dia ke kiri Habis tu kenapa ada yang jawab kiri tadi sebab apa? Nampak kanan kan? Dia orang tersilap. Okey. So ke kanan, berapa unit ni ke kanan? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ke kanan. So kalau ke kanan nak buat simbol apa? Positif ke negatif? 13. Respon. Positif So positif 13. Okay, positif 13. Tak perlulah buat simbol macam ni Positif tak perlu. 13 je. Okay, lepas tu dia pergi mana? Atas, dia pergi atas ke dia pergi bawah ke? Ada tak? Tak ada kan? Dia tak pergi atas, dia tak pergi bawah. Jadi kan kat sini kamu buatlah kosong. Okay? Dia tak pergi atas, dia tak pergi bawah. So vektor translasi dia 13, kosong. Okay, boleh. Okay, next. Nombor 2. Nombor 2 ni dia ni sikit. Dia macam ada bentuk sikit kan. So, P ni objek. P apostrophe image. So, kamu nak ambil bucu mana? Ambillah bucu-bucu mana yang kamu nak. Contohnya, okay, contoh cikgu nak ambil bucu yang ini. So, kalau cikgu nak start dengan bucu yang ini, jadi selepas translasi kan, selepas transform, bucu image dia yang ini jugalah. Okay. Dia kena bucu yang sama. Okay. Kalau kamu buat bucu yang lain, sekejap objek bucu yang ini, lepas tu image kamu nak ambil bucu yang ini, memang salah lah. Okay. Ambil yang ni, image bucu yang ini juga. Okay, jadi kita tengok. Ada ke dia pergi kanan ke dia pergi kiri ke? Objek ni, bucu yang ni ada ke dia pergi kanan ke dia pergi kiri ke? Pergi kiri ke ada ke? Tak ada kan? So, kalau tak ada, buat kosong. Boleh. Lepas tu, tapi dia ada pergi bawah kan? Dia pergi bawah. Berapa unit pergi bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit ke bawah. So, kalau 6 unit ke bawah, simbol dia apa? Positif ke negatif? Negatif kan? Negatif 6. So, jadilah vektor translasi kosong negatif 6. Okay. Okay, next. Nombor 3 lah. Nombor 3, P tu P objek. P apostrophe image. So, kita nak ambil bucu mana? Okay, kalau ambil bucu yang ini, jadi bucu image yang ini jugalah. Okay. So, barulah kita tengok ke kanan ke kiri ke. So, yang ni dia ke kanan So, ke kanan ke kiri ni? Respon.
Dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Dia pergi ke kanan. Berapa unit ke kanan? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ya, 8 unit ke kanan. So kalau 8 nak buat nilai apa? Positif ke negatif kalau ke kanan? Positif Positif 8. Okey, lepas tu dia pergi mana? Atas ke bawah? Dia pergi bawah kan? 1, 2, 3, 4. So kalau 4 ke bawah, nilai dia simbol apa? Positif ke negatif? Ya, negatif. Okey, negatif 4. So jadilah 8 negatif 4. Okey, boleh. Okey, next. Dia kan vektor translasi ni dia bukan macam pecahan tau, 8 per negatif 4 ke tak, dia tak ada per dia bukan pecahan. Dia macam tu je, atas bawah kan, buat yang atas buat yang bawah, lepas tu buat dia punya bracket. Okey, next. Ni apa benda ni? Lukis image bagi bentuk P di bawah setiap translasi yang diberikan. Okey, P ni objek. So kamu kena lukis dia punya image. Okey, kamu nak ambil bucu mana? Sekatilah nak ambil bucu mana. Kalau nak ambil bucu ni, Akilah ambillah bucu yang ni. Okey, so kamu gerakkan dia. Negatif 6 tu maksudnya apa? Ke kanan ke kiri? Respon. Ke kiri. So kamu gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas pergi kiri 6 unit. Lepas tu 2 pula. 2 ni maksudnya apa ni? Atas ke bawah? Ya, dia pergi atas 1, 2. So ni lah dia punya image dia. Okey, image dia. Ni image dia. Tapi ni image yang bucu. So kamu kena lukiskan dia punya sambungan dia. Sambungan bentuk dia. Jadi kan, lukislah. Okey, kalau ni bucu dia. Maksudnya ni kamu buat bucu dia dekat. Yang bucu dia di kiri kan. So ni bucu dia yang kiri lah ni. Okay, ni bucu yang kiri. Jadi kamu lukislah 1, 2. Lepas tu macam ni. Macam ni. Lukis sebiji macam objek tu So ni lah dia punya image. Okey. Faham ke? Boleh. So bucu ni dengan bucu ni. Sama kan? Okey, faham. Okey, kalau nombor 2. Nombor 2 dia kata, okey, sebelum tu kamu pilih dulu bucu mana kamu nak. Okey, cuba ambil bucu yang ni yang gerak. Okey. So dia nak kata 3. 3 ni ke kanan ke kiri? Respon. Ni yang 3 ni. Ke kanan ke kiri? Kanan So 1, 2, 3. Lepas tu ni negatif 3 ni ke atas ke bawah? Ya, ke bawah. 1, 2, 3. So ni. Ni dia punya bucu dia. Lepas tu kamu lukislah sambungan bucu dia. Maksudnya kan, kalau ni bucu dia. So dia macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia macam ni. Betul tak? Macam tu kan. Okey, jadilah dia punya image. Buatlah P apostrophe. P apostrophe tu maksudnya image dia. Okey. Faham ke cara nak lukis ni? Boleh. Okey, next. Okey, ni apa benda ni? Dia kata Q ialah image bagi suatu objek di bawah. Oh, alamak. Kenapalah cikgu tu bagi jawapan. Alamak. Padam. Padam. Apa? Sekejap
Aduh, dah tak boleh padam dah. Okey, dia kata Q ialah image bagi suatu objek. Maksudnya kan Q ni image. Image bagi suatu objek di bawah transaksi yang diberikan. Q tu image. Kamu nak kena cari objek. Untuk Q tu, kamu kena cari objek. So, di manakah objek tersebut? Adakah di A? Adakah di B? Adakah di C? Adakah di D? Ha. So, macam mana nak buat? Mana satu objek dia kalau image dia Q? Jadi, dua ni maksudnya apa? Dua ni ke kanan kan? Dua ni ke kanan. Jawapannya apa? Jawapannya C. Jawapannya C. Maksudnya kamu nak kata C ni objek. Kamu nak kata C objek. Nanti dapat image Q. Okay, kita tengok Kalau dah C tu objek. Okay, dua tu maksudnya kanan. So dia akan gerak 1, 2. 2 ke kanan. Lepas tu 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Mana nak jumpa image Q? So C bukan. C bukan. Asal kau nak jawabnya? Oh, kamu ingat sekarang ni Q tu yang image tau. Q yang image. C tu Q tu image. Okay. So kamu nak kena teka mana satu objek dia. Takkan C. Kalau C tu objek, maksudnya kan C tu yang akan bergerak 2 ke kanan, 4 ke atas. So image dia akan berada kat sini image dia. So takkanlah C. Ya. Okay, B. Okay, kita tengok B Sekejap. Kenapa saya tak boleh padam dia ni Aduh. Sekejap. Okay. Okay, Q tadi, Q tu image lah. Okay, sekarang ni kamu kata B B objek. Okay, kita tengok B. B dia bergerak ke kanan 2, 1, 2. Lepas tu dia bergerak 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Dapat image Q. So betul jawapannya B. Okay. Kamu kena ingat objek yang bergerak ke image. Okay. Objek yang bergerak ke image. Objek yang transform jadi image. So B tu objek, transform kan, dia buat translasi jadilah image dia Q. Macam tu. Faham ke? Boleh? Boleh So jangan careless lah soalan macam ni. Okay, nombor 2 pun sama juga. Nombor 2 dia kata apa? Nombor 2 lah, cikgu kena padam Kau boleh pula bagi jawapan kat sini. Okay. Sekarang ni Q tu image tau. Q ni adalah image. Dia sebab dalam soalan kata Q ialah image kan. Q ialah image. Baca soalan betul-betul. Q image. Sekarang ni mana satu objek dia? A ke B ke C ke D? Di bawah translasi negatif 3, negatif 6. Jawapannya C. Okay, kita tengok C. Ya ke C? C kamu kata objek C. So, kamu tengok. Okay, ambil bucu ni lah. Bucu ni. Kalau bucu ni, so bucu ni yang ni jugalah kan. Ni bucu objek, bucu image sama. So, negatif 3 ke kiri. Jadi, 1, 2, 3. Lepas tu dia pergi negatif 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapatlah image dia. Jadi, betul lah jawapannya C. Okay. Then jawab B. A ke B? Okay, kalau lah B contoh kamu nak buat B. Okay, kamu ambil bucu mana? Kalau image bucu yang ini. So, objek bucu yang ini kan. Okay, cuba kita gerakkan. Negatif 3 ke kiri. 1, 2, 3. Lepas tu negatif 6. Maksudnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada kat sini. Ni image dia. Okay. Macam ni. Inilah image dia. So B salah. Kan kita punya image kat mana? Kat Q ni Q ni image.
Bukan kat sini. So B salah B salah. Ya, jawapannya C. Dah faham ke Min Halina? Faham dah? Okey. Faham. Okey, next. Ni apa benda ni? Dia kata titik Q apostrophe ialah imej bagi titik Q di bawah translasi yang diberikan. Tentukan koordinat bagi Q apostrophe. Okay, Q apostrophe ni imej imej. Q ni objek. So objek dia akan transform jadi imej di bawah translasi. Ni 5, 4 ni. Nak tentu koordinat dia pula. Okay. So, kita tak perlukan kertas graf. Kita perlukan formula je. Okay, formula ni adalah formula ni adalah objek tambah translasi. Kamu akan dapat image. Ni formula dia. Objek tambah translasi dapat image. Maksud cikgu, okay, mana objek? Ni Q kan objek. Koordinat objek tu negatif 3, 7. So kan kamu buatlah negatif 3 lepas tu 7. Macam tu. Buat atas bawah negatif 3, 7. Lepas tu tambah macam ni bracket and then tambah dengan translasi. Translasi apa? 5, 4. So kamu akan dapat dia punya koordinat image. Okay, negatif 3 tambah 5 berapa? Respon negatif 3 tambah 5. 2 kan? 2. Lepas tu ni 7 tambah 4. 11. So dapatlah 2, 11 kan? Jadi kan image ni image lah. So koordinat image adalah X dia 2. Kan ni X dia 2, Y dia 11. So inilah koordinat image 2, 11. Okay, kalau nak buat graf, boleh je kalau nak buat graf. Sekejap, ada tak graf kat sini? Nak pakai graf apa lah? Tak petak-petak. Cuma nak cari petak-petak. Alamak, tak ada lah petak-petak. Mana lah? Okay lah, cikgu buat ni lah. Sekejap. Pakai ni Okay. Cikgu buatlah yang ni apa? Ni Y. Ni X. Ni koordinat kan? Koordinat. Okay, tadi koordinat koordinat Q negatif 3, 7. Okay, buatlah. Okay, ni negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3, lepas tu 7 Apa? Tak muat lah kat situ. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak muat juga. Negatif 3, 7. Dia kena ada graf mana ni? Kita tak ada kertas graf lah. Dah less than 1 minit Tak apalah, kita sambung lah nanti Kalau ni habis lah. Sambung hari Khamis. Oh, lupa nak bagi tahu exam kamu. Exam kamu semua bab semua chapter sampai tajuk kecerunan sampai tajuk kecerunan. Bab 1 sampai kecerunan untuk exam. Kan lepas cuti exam kan? Betul tak? So kamu tadilah ada 40 objektif. Lepas tu dalam ada 5 structure kot. 5 structure. Macam tu lah. Tak tahu dah